Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bahagia Saudara Fadilah Imam, seluruh jawatan kuasa dan pegawai masjid, para asatizah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah. Malam ni dapat sekali lagi kita bersama. InsyaAllah kita sambung kitab kita Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. InsyaAllah malam ni kita sampai pada fasal yang ke-10, yakni pada menyatakan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi ini seorang yang senang merendahkan diri. Tawadhu itu apa dia? Rendah diri. Rasa diri itu kurang. Rasa diri itu orang lain lebih daripada kita. Itu tawadhu. Lawan dia sombong. Sombong ni kita rasa kita lebih daripada orang. Orang lain semua kurang daripada kita. Jadi sombong ni kalau ada dalam hati, walaupun sebesar zarah, tak cium bau syurga, dengan harap nak masuk syurga. Pasal apa? Pasal tak padan nak sombong. Kita ni hamba, lemah segala-gala, kurang segala-gala. Dan yang layak sombong adalah Allah. Allah ni paling layak sombong. Pasal apa? Pasal Allah ni ada segala-gala, kita tak ada apa. Allah bagi pinjam saja dia. Cakap ni pun Allah bagi. Kalau Allah nak game cakap pun boleh. Dia tengok cakap Allah nak pergi monti boleh. Allah tarik balik ilham, tak ada benda nak cakap tak erti boleh. Tak ada hebat ke mana. Ya? Jadi mari kita tengok pada muka surat 148. Kana sallallahu alaihi wasallam أشد الناس تواضعا في علو منصبه. Adalah Nabi SAW itu terlebih sangat asyaddan nasi tawadu'an, sangat-sangat jenis sangat-sangat manusia yang tawadhu daripada segala manusia di dalam ketinggian martabatnya. Banding Nabi itu, dia makhluk paling mulia. Makhluk paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Rasulullah tawadhu. Kita ni tak ada apa.
Ada apa? Siapa Perdana Menteri mana ni? Di malam Perdana Menteri ada periksa skor kerjaan negeri, susah kerjaan negeri. Apa lagi? Tak ada siapa pun kita. Kita ni tak ada siapa-siapa. Jadi kalau kita tu ada dalam hati rasa sombong, kau sangat. Qal Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ra'aituhu yahmil jamrata 'ala naqatin syahba la daraba wala qarada wala ilaika ilaik. Ibnu Abbas kata, aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa dia duduk lontar jamrah ketika Nabi buat haji. Dan Nabi masa tu melontar jamrah tu dia sedang menunggang unta yang nama unta tu Syahbah. Tawaduk Nabi ni, padahal dia kata tiada pada Nabi itu orang yang memalu akan orang. Tak ada orang yang menolak akan orang. Dan tak ada orang yang berkata pergi ke sana oleh kamu, pergi ke sini oleh kamu. 3 benda. Nabi itu Nabi satulah. Yang kedua dia presiden negara Madinah. Yang ketiga Nabi kepala perang. Tapi masa Nabi melontar jamrah buat haji, tak ada siapa pun duduk kiri kanan Nabi duduk pukul orang suruh tepi. Hampa tepi ni nak lalu ni, presiden nak lalu ni, hampa tepi, tak ada. Kita kah? Allah Akbar. Kita kah? Tak kata kat siapa, kata kat kita. Dalam proses nak buat haji itu pun sombong. Dalam nak buat haji tu, dalam proses nak buat haji itu pun sombong. Alang orang ni. Aku nak lalu dulu. Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala simpanglah kita. Sebenarnya tak ada kemegahan apa dengan dia rasa aku syok matu pergi haji. Aku berjalan polis semua tak ada megah apa. Tu saya cerita ke orang malu. Kita pergi haji ni penuh tawaduk. Pakaian kita pun pakaian tawaduk. Tiba-tiba jadi sombong. Sombong tuan-tuan, jangan fahami orang tu buka jalan tu. Sembang boleh ha. Try kali. Kita sampai orang tepi semua. Dia lain tu, setiap lain masa. Dan bukan kata kat orang, kata kat kita ni. Saya tak ada juga. Kata saya pun kalau orang tu buat buka jalan macam tu, lain tuan-tuan. Kalau tak sat nak main dari sana main sini, erot sikit tumit. Erot sebelah. Kalau dengan main orang tu buka jalan pasal lupa sakit tumit tu. Nabi tak ada. Tak ada siapa ada tukang halau tepi tak ada. Tak ada siapa duduk pukul orang suruh tepi tak ada. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yarkabul himar munkathan alaihi qatifatun wa kana ma'a dhalika yastardifu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang Nabi berkenderaan akan himar. Kira himar ni kata apa? Kancil lah. Kuda, unta tu sakarlah. Tambah kuda pula, kuda merah ke, kuda putih ke, kira Mercedes apa? Mata belalang ada kata apa? Betul lah. Dia Mercedes ni tentu lama pun Mercedes.
20 tahun dah duduk Mercedes tu. Ramai awak Mercedes. Tengok tu dia 26 tahun dulu. Nama tu macam kuda lah, kuda dengan kuda. Padahal kuda tu orang-orang sebelah kan. Di Himar ni kira orang kebanyakan naik. Orang Badui naik Himar bergerak pun pelan. Tapi Nabi naik. Nak abang. Mana Nabi ni bukan jenis sombong. Naik. Apa yang ada? Nabi naik. Unta ke, kuda ke, tak ada kira. Mana, oi Himar, tak boleh naik. Aku kena naik kuda. Ada. Tapi tak ada itu. Mana tak kisah. Walaupun ada unta, walaupun ada kuda, tapi bila-bila masa aja kalau perlu naik Himar, Nabi naik. Itu maksudnya. Bukan kata Nabi tak ada kuda, Nabi ada kuda. Jadi jangan silap faham lah. Sekali lagi ada kereta Honda Civic apa video yang lah. Ada. Itu pakai lah silap. Tapi nak abang kata, kalau kata tak ada pun aku boleh naik. Itu maksudnya. Itu baru orang yang tahu apa. Dia tak kisah. Dan terkadang berkenaan akan himar yang disusun di atas himar itu kayu tempat duduk. Dahlah himar tu tak besar lah. Dan dilapik dengan satu kain. Kayu panjang dia tu pun kain atas kayu. Dan adalah serta yang demikian itu untuk apa? Untuk orang yang di belakangnya berkenderaan bersama-sama dengan Nabi. Itu dia. Nabi suka kutip orang naik. Nabi tak naik seorang-seorang, naik himar, kayu belakang. Beda apa? Tak lagi ada orang boleh tumpang. Kita usaha buang kosyen belakang, payah orang tumpang. Nabi buh kosyen. Beda apa? Beda orang boleh tumpang. Mana Nabi tak ada apa? Mana Nabi bersedia, siapa pun main. Silakan. Tak ada besar diri apa. Dan adalah Nabi SAW itu pergi ziarah kepada orang yang sakit. Nabi pergi ziarah orang sakit. Tengok orang sakit, Nabi Nabi pergi. Dan adalah dia mengiringi jenazah orang yang mati. Ada kematian, Nabi pergi sama-sama sampai ke kubur. Jadi tak ada besar apa. Tak ada kata aku apa, nak iri mayat apa, tak ada. Dan ada ia memperkenankan panggilan hamba orang. Walaupun hamba buat kenduri apa hajat apa Nabi pergi. Kalau ada kesempatan masuk dan sebagainya. Dan terkadang Nabi menjahit akan kasut yang putih atau yang pecah. Dan adalah dia terkadang menampal kainnya. Nabi jahit sendiri. Kita lah pasal kita jahit banyak. Zaman tu tak ada apa semua. Dan Nabi tawaduk, tak mau susah-susah. Dan adalah Nabi SAW bekerja di dalam rumahnya. Maksudnya dia buat kerja rumah. Sapu sampah. Kalau kita lah sapu sampah, main meja. Lepas makan basuh pinggan. Itu ciri-ciri Nabi. Suami basuh pinggan. Dia kata kat isteri dia yang duduk, biar abang basuh. Pasal apa? Pasal tadi abang pergi mengaji. Nabi buat kerja-kerja dalam rumah. Jadi kita pun basuh. Lepas tu bini dia tak nak basuh. Apa orang basuh habis? Tukar. Dia pun tunggu bini habis basuh. Kemana? Dah bini basuh habis lah, baru dia minta. Bini dia tak dah tengok kita habis lah, baru dia minta. Bukan semua orang boleh, tuan-tuan. Saya perhati ada orang yang boleh. Ada orang tu kan dia tak boleh. Ada orang dia boleh basuh pinggan, dia boleh sidai baju. Bukan dia takut ke bini dia. Jangan kita kata tu dia basuh baju takut bini dah. Tapi dia boleh buat. Dia boleh buat. Silakan. Ada orang dia tak boleh. Suruh hal lain boleh. Suruh basuh baju pun tak payah. Kalau suruh setrika baju jangan. Pakak baju kita tak boleh. Kalau dia suruh kita pergi kedai 4 kali tak apa. Tapi suruh setrika baju tak boleh. Bukan semua orang boleh buat. Itu kelebihan. Orang yang boleh buat kerja rumah ni hebat. Sebenarnya dia ada kehebatan pada dia. Ada orang takut bini. Tentu ada takut bini. Saya tak dengar cerita takut bini. Tetapi sekali boleh.
Saya teringat almarhum Dr. Aziz Hanafi. Dia cerita ni. Masa tu saya program forum dengan dia pun. Saya makan tu, cerita dia kata. Dia pun cerita beda sono kan tu. Dia kata Dr. Aziz Hanafi lah, dia kata di satu kampung tu dia kata ada seorang lelaki. Oh, dia ni terkenal dengan takut bini. Orang kenal takut bini semua. Orang betul dia takut bini. Satu hari dia pergi kedai kan orang tanya, macam mana hang tu takut bini ya? Hei, dia kata lah ni aku cakap bini yang tengok. Oi. Kata semua kan berani. Apa tak tiada. Oh. Apa tak tiada nak tiup. Apa pun ikut dia pergi rumah. Sampai rumah dia tinggal, rumah kampung. Bini duduk atas. Sampai bini tengok dah. Bini dia terkam. Abang! Basuh baju. Dia pun tengok ni. Kata mari. Dia kata memang apa tunggu tengok. Aku terkam balik. Mana sabun? Apa tengok? Aku berani terkam bini. Berani minta sabun. Bukan terkam marah, terkam tak sabun nak basuh. Bila tak tu cerita dia. Ada lagi tu. Cerita takut bini lagi minggu depan. Baik. Dan adalah sahabat Nabi SAW. Tiada berdiri mereka itu bagi Nabi pada ketika Nabi datang kepada mereka, kerana mengetahui mereka itu daripada Nabi benci akan yang demikian. Nabi tak suka. Dia duduk sampai ni orang duduk mangkit diri sambut dia. Nabi tak suka. Pasal Nabi takut ada perasaan sombong. Jadi kita bagi diri kita jangan ada. Cuma kita nak menghormati orang tu cerita lain. Diri kita jangan. Oh, aku kalau orang pi orang berdiri khusyuk, jangan. Nah, tapi kita nak hormat ayah kita ke pimpinan tu cerita lain. Tapi dalam diri kita jangan. Dan terkadang adalah Nabi SAW melaluilah pada perhimpunan kanak-kanak. Nabi lalu waktu budak-budak duk main tu, maka memberi salam Nabi ke atas kanak-kanak. Tuan-tuan, Nabi lalu budak-budak duk main, Nabi bagi salam. Allah, Nabi tak ada rasa tengok budak-budak Nabi assalamualaikum, budak-budak musyrik. Tuan-tuan sungguh saya dah belah terai lah. Kadang-kadang lalu kampung budak-budak main kita slow kereta. Kita bagi salam, dia syok lah. Sekali lagi kita balik, kita patah balik tu dia tunggu dah tepi jalan. Dia tunggu dah dia. Rasa apa? Dia rasa dia dihargai. Kita bagi salam tu dia syok, oh salam. Dia rasa besar. Kita menghargai dia. Dan Nabi ada sifat-sifat. Nabi tak ada rasa besar diri. Hang budak-budak, hang apa tak ada. Dan adalah pada suatu hari didatangkan Nabi dengan seorang lelaki. Maka gemetar ia daripada sebab haibah Nabi. Haibah ni segannya orang dengan kepribadian Nabi itu haibah. Jangan tengok anak dengan dia anak tak payah. Tak tahu dia bukan marah tapi segan dengan dia. Haibah orang. Orang hormat kita. Pasal kita pandai hormat diri kita dan diri orang. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni bila tak erti hormat orang tak erti hormat kita. Dan kadang-kadang kita tak hormat diri kita sendiri. Kita bercakap benda-benda yang menyebabkan orang pandang rendah kepada kita. Lepas tu kita marah ke orang. Kita marah, apalah mereka ni tak hormat ustaz. Dah ustaz buat perangai tak macam ustaz. Ustaz buat perangai macam ustaz. Kita seorang guru buat perangai macam guru. Guru yang ada buat perangai macam orang tak guru. Lepas tu kita nak marah kat orang. Tak boleh. Kita marah. Apa dia tak hormat dah orang kat guru. Dah guru buat perangai macam tu aku. Jadi ayah macam tu. Ayah buat perangai ayah. Kalau ayah buat perangai anak, ayah apa perangai ayah? Mak perangai mak. Isteri perangai isteri. Suami perangai suami. InsyaAllah orang hormat kita. Tapi kalau kita buat perangai macam orang lain, orang hilang hormat.
Kita harus jaga. Nabi ada haibah diri. Lelaki itu main tengok Nabi pun rasa segan di dalam hati lelaki itu. Maka bersabda Nabi SAW, bila Nabi tengok kawan tu, bahasalah kita apa? Bahasalah orang kata nervous. Pergi jumpa kawan tu rasa tak nak cakap, tak berani, duduk pun gelisah. Tuan-tuan tengok Nabi kata apa? Nabi kata, hawil alaika falastu bimalikin innama ana ibnu ra'atin min Quraisy kana ta'kulul qadid. Nabi kata mudahkan atasmu. Nabi kata relax. Duduk tenang, relax. Tak nak apa. Maka bukan aku aja. Nabi kata aku bukan aja. Aku ni anak seorang perempuan daripada Quraisy. Aku ni anak perempuan Quraisy. Orang biasa-biasa. Adalah ia memakan daging yang kering. Dan mak aku ni makan daging kering. Mana orang kampung biasa tak makan hak mewah-mewah. Jadi dia kata relax. Kamu dengan rasa apa? Nabi menenangkan orang lain. Kadang-kadang anda perhati tuan, anda ada teman orang kat nikah bukanlah anak orang nikah. Kadang-kadang tuan-tuan imam ni dia pandai, dia tengok anak tolak memang tuan-tuan nak kat nikah ni siapa pun dia gementar kan. Tambah hak nikah 2 bini tak tahu, tu lagi gementar lah. Hak nikah bini tahu pun gementar, tambah hak tak tahu kan. Tapi kadang-kadang ada duk parti duk ikut bini tu. Untuk imam ni, tuan-tuan imam ni dia pandai. Dia melawak, dia nak bagi hilang kan. Dia tanya benda-benda yang menyeronok kan lah. Entah kampung mana saya. Dia tanya. Jadi dia sembang menghilangkan gementar orang. Itu bagus tau. Bagus benda yang Nabi selalu anjurkan. Supaya orang ni tak. Kadang-kadang benda tu boleh buat, tapi main dengan gementar tak boleh. Kan? Kadang-kadang kita duduk sekolah, kalau tuan-tuan ingat dulu berlatih nak pidato. Kalau duduk dalam bilik depan cermin, India lah. Pompang. 3 dah bukan surat, tak tengok. Naik bentar. Dia tengok dia kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dia kata, wah tak cakap, dia kata tak tahu, hilang. Gementar. Tapi Nabi tak, Nabi tenang, Nabi suka begitu. Nabi tak ada terus ada rasa bersahabat. Aku ni anak perempuan Quraisy. Mak aku memakan daging kering. Orang biasa. Tak ada apa istimewa dia. Dan adalah Nabi SAW duduk di antara segala sahabatnya. Padahal bercampur ia dengan mereka itu, seolah-olah seorang daripada mereka. Nabi kalau duduk dengan sahabat, Nabi bersembang sampai orang tak tahu hak mana Nabi. Mana Nabi tak ada asal, tak buat sembang pun tak buat duduk pun tinggi pada orang, tak ada. Sembang sama aja. Boleh melawak, sahabat pun melawak dengan Nabi. Tapi taklah melawak sampai yang menghilangkan haibah diri. Itu Nabi, dia tak ada kebesaran apa. Tak ada pun apa nak melawak aku kena ada kursi Yasin. Apa kursi tak ada. Kalau duduk sila sama-sama. Kalau duduk atas kerusi itu pasal sakit lutut tu tak lain. Bukan engek apa. Ambo engek lah ustaz no. Lah pun duduk atas kerusi no. Lah kawan sakit lutut. Itu cerita lain lah. Ni dah duduk ni pasal kebesaran diri. Tak ada. Maka datang orang yang gharib, orang asing, orang luar. Maka tiada dia mengetahui ia akan siapa daripada mereka itu Rasulullah. Dia tak tahu. Maka duduk sama, Nabi tak ada kebesaran apa. Sehingga bila dia main dari luar, dia pun tak tahu mana Muhammad. Sampai dia tanya Nabi. Dia tanya sahabat-sahabat, cuba tunjuk kepada dia Nabi SAW, bahawa hendak duduk Nabi SAW pada satu tempat duduk yang diketahui oleh orang asing kan dia. Jadi sahabat pun minta, ya Rasulullah, kalau boleh tempat ni lah. Kalau sembang kami pun hang duduklah atas kursi yang lain sikit lah. Maka memperbuat sahabat bagi Nabi tempat yang tinggi sedikit daripada tanah. Maka duduk Nabi di atasnya. Bukan Nabi nak, tapi sahabat-sahabat kita kena duduk sikit.
bagi nampak kerayan sikit. Tak lagi ni orang majlis mai, orang luak-luak mai, tak tahu hak mana. Tapi Nabi tak minta. Tapi dibuat macam tu. Boleh? Tuan nak buat kenduri. Tuan buat kenduri bagi ada 2 meja beda hak mai sat lagi YB ke boleh? Tak ada masalah. Lauk bagi sama. Tapi meja tak apa, asyik. Ni kita buat. Ni sat lagi YB main meja ni. Hantar bahagian YB ni. Hantar datuk ni, hantar ustaz ni. Itu tak ada masalah apa. Kita meraih dia. Tapi lauk kena bagi sama. Tak boleh lauk, tak boleh asyik. Meja ni daging bakar. Meja tu ikan bakar. Tak boleh. Dia benda bagi sama. Cuma tempat boleh meraihkan dia. Itu tak ada masalah apa. Nabi pun sahabat buat macam tu. Dan berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan engkau padahal engkau bersandar, menjadikan Allah akan daku tebus akan dikau. Maka bahwasanya makan bersandar itu terlebih mudah atasmu. Maka berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkataan itu dengan menundukkan ia akan kepalanya hingga hampir bahawa terkena dahinya akan bumi. Kemudian Nabi bersabda, ia tetapi adalah aku makan seperti hamba makan dan aku duduk seperti duduk hamba sahaya. Jadi bila makan tu Sayyidatina Aisyah macam nak buat satu kerusi boleh sandar Nabi. Makan pun macam kan raja-raja Rom, pemerintah Parsi makan sambil duduk. Tidur ada orang menari-nari depan, makan anggur. Itulah Nabi kata tak mau. Aku ni hamba, aku tak nak sandar apa. Jadi tuan-tuan boleh makan di atas kerusi, cuma yang dilarang menyandar ketika makan. Lepas makan sandar tak apa. Waktu makan jadi tak boleh tu sandar. Dia megah. Tapi kalau ada sandar dia bila lagi tuan-tuan nak pergi buang menyandar lah. Makan tak mau lah, tak mau menyandar lah. Tapi lepas makan sandar tu tak boleh. Makan sambil menyandar ni dia megah. Mau sandar megah. Tak mau itu. Dan adalah Nabi SAW itu tiada pernah sekali-kali dia makan di atas meja, dan tiada pernah sekali-kali dia makan menggunakan piring kecil hingga ia berjumpa dengan Allah, yakni hingga ia wafat. Dan hanya saja Nabi makan di atas safrah juga kerana tawaduknya. Nabi makan dalam bekas besar. Pasal apa? Pasal Nabi suka makan dengan orang. Tak larang tuan makan, tapi Nabi suka. Dia makan talam lah, kita kata talam tu. Pasal apa? Pasal dalam, kalau pinggan talam besar tu boleh 2-3 tangan masuk. Kalau piring kecil, beda Nabi seorang. Nabi suka macam tu. Dan Nabi suka makan di bawah tempat makan tu ada safrah. Safrah ni hamparan. Kita di Kedah panggil safrah. Orang Kedah ni arak sikit-sikit. Safrah jadi safrah. Ambil safrah, kain safrah. Lepas tu anak dia buat main serabak dia kata kain safrah. Pasal dia kain safrah tu ada bunga tepi tu. Orang tua tu ni. Padahal kalau seorang abang pun safrah. Safrah ni mana hamparan. Pasal apa Nabi buat hamparan? Pasal bila jatuh makanan boleh kita ambil makan. Kan zaman Nabi itu kalau di masjid pun mana ada macam kita pasya. Jadi kalau jatuh nanti bayar roti ke cemisan daging ke apa. Jadi buat safrah. Jadi kita pun niat safrah tu supaya kalau makanan jatuh tak kotor, kita ambil, kita boleh makan, dapat pahala. Selalunya safrah ni kita orang mai lah kan. Orang mai rumah, kalau orang tak mai rumah, laki kita pakai buah buat atas kayu itu ya. Tapi kalau orang mai rumah, safrah ya. Dan adalah Nabi SAW itu tiada menyeru akan dia oleh seseorang daripada sahabatnya, dan lain daripada mereka itu melainkan menjawab ia dengan katanya labbaik. Labbaik ni sat-sat lah. Maknanya Nabi kalau panggil sahabat kata ya kami datang, labbaik. Ya kami datang. Bila panggil sahabat tak tangguh. Dan terakhir, dan adalah Nabi SAW itu
apabila duduk ia dengan manusia yang lain, jikalau berkata-kata mereka itu dalam perkataan yang dikehendaki di dalamnya bicara akhirat, maka mengambil ia masuk berkata serta mereka itu. Dan jika bercerita mereka itu dalam bicara makanan atau minuman, maka masuk ia bercerita serta mereka itu. Dan jika berkata-kata mereka itu dengan pekerjaan dunia, maka masuk ia bercerita serta mereka itu, kerana menyukakan hati mereka itu dan kerana tawaduk bagi mereka itu. Nak abang kata apa? Nabi ini tak cerita pasal akhirat, ya Nabi join sekali. Cerita pasal makan minum, ya Nabi join sekali. Tapi taklah sampai larol. Sembang roti canai kawan tu buat sedap no. Oh, cuma bagi dia tu pandai buat pasal apa, pasal dia uli elok. Tak ada silap. Nak sembang tak ada masalah apa. Ni kawan tu sembang, roti canai roti sedap. Kira makan. Tak ada. Sembang lah, nak kena apa? Kan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita pula habaq kalau apa nak roti elok macam tu. Roti ni tuan-tuan, dulu macam kedai-kedai mamak dulu ni. Dulu roti dia buat tuan-tuan perasan tak? Dia macam dia tak minyak kan? Dia macam, saya nak cerita tak arti bahasa dia. Dia panggil apa? Macam lah ni dia melekat kan? Pasal dia bergantung pada uli tu. Kalau kita uli elok, maka bila kita goreng sekali lagi dia jadi macam selai-selai lah. Payahlah nak cari lah ni roti canai payah. Dia jadi melekat lah ni. Dulu Adik boleh nak sembang dia sila. Nak sembang kalau hangpa nak buat roti sedap macam tu, hangpa kena buat macam ni. Nabi sembang macam tu, tak ada masalah. Cuma jangan nak sembang benda-benda yang lara kan. Tu tak lara mana. Kan cerita Nabi sembang. Kalau nak makan nak masak bubuk macam mana benda tu, silakan, tak ada. Nabi tidak kata apa ada sembang nak makan, jangan nak makan. Ada sembang. Ya, kalau boleh masuk, kalau ada kerja makin tinggal tu satu tu. Atau apa-apa cerita Nabi join sekali. Pasal apa? Untuk menyukakan hati sahabat Nabi. Ya, satu lagi. Dan adalah beberapa sahabat Nabi SAW bernasyid mereka itu akan syair. Padahal antara hadapannya pada beberapa kali masa dan terkadang menyebut mereka itu akan sesuatu daripada pekerjaan orang yang jahiliah dahulu-dahulu dan ketawa mereka itu. Maka senyum Rasulullah SAW apabila tertawa mereka itu, dan tiada menegahkan ia akan mereka itu melainkan daripada pekerjaan yang haram. Jadi sahabat-sahabat nasyid, kalau kita qasidah ke burdah kan, Nabi hidup sekali. Nabi tak larang. Dan kadang-kadang sahabat tu cerita balik, dulu no kita macam itulah. Dulu-dulu ni, dulu kita macam ni lah, bakat-bakat gelak Nabi pun gelak. Nabi tak larang, cuma jangan berlebih-lebih lah. Duk cerita benda-benda yang haram tu tak boleh lah. Duk cerita keaiban orang tu tak boleh lah. Tapi untuk duduk sekali, duduk sembang, teringat dulu-dulu, silakan. Tuan-tuan jumpa kawan-kawan, kan lah tuan-tuan pakai baik dulu, kan pendek. Tak ada masalah, duduk jumpa kawan-kawan dulu, kawan-kawan pun duduk, kawan-kawan kita jumpa pun dah duduk pendek. Kita dah pakai lebih dah lah, tak ada masalah, sembang. Paling kurang, atas dasar dakwah, kita baik dengan mereka. Dia kata, dia tu, walaupun belah jadi orang masjid, bukan kita mau lagi, jadi tertarik hati dia. Ini sila sembang, tak ada masalah. Supaya jangan sebutlah benda-benda yang mengaibkan atau tak boleh. Yang itu dilarang dalam Islam. Fasal ke-11 berkaitan dengan rupa dan kejadian Nabi SAW. Yang ini insya-Allah kita sambung bulan depan. Baik, ada apa tuan-tuan nak tambah? Tak ada. Kalau tak ada, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Subhanallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kalau saya jemput kalau tuan-tuan ada kelapangan, esok insya-Allah di pondok saya di Tanjung Kapok, Pondok Darul Mustafa. Kapok ada daurah kitab Kiamat Hampir Tiba oleh Tuan Guru kita, Tuan Syekh Mahfuz Zamzam. Mula jam 9 pagi sampai jam 12 tengah hari. Jadi tengah-tengah tu rehat dah semacam. Kitab ada dijual di pondok nanti. Kitab Kiamat Hampir Tiba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.